Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan menyertai mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC ke-28 yang akan berlangsung secara maya melalui persidangan video pada malam ini dan dipengerusikan oleh Puan Menteri Utama The Right Honourable Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand selaku pengerusi APEC bagi tahun 2021. Selaras dengan tumpuan utama dan prioriti pengerusi APEC pada tahun ini, New Zealand dan para ketua ekonomi APEC akan berbincang mengenai mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19 termasuk cabaran dan peluang pasca pandemik serta tindak balas kesihatan, perdagangan dan ekonomi serantau terhadap pandemik. APEC ialah terdiri daripada 21 ekonomi di rantau Asia Pasifik iaitu Australia, negara Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Republik Rakyat China, Hong Kong, Republik Indonesia, Jepun, Republik Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Republik Filipina, Persekutuan Rusia, Republik Singapura, Chinese Taipei, Thailand, Amerika Syarikat dan Republik Sosialis Vietnam. Dua kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut kemarin semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Yang berhormat Bihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 59 tahun. Beliau telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Manakala kes kedua ialah seorang perempuan berumur 61 tahun yang mana punca kematian bagi kes ini masih dalam siasatan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Sementara itu, 96 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,058 orang. Terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 23 kes. Kedua-dua kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana satu daripadanya ialah kluster WSS Qlab Construction Dormitory adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 5 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 171 kluster. Selain itu, terdapat 3 kes import yang dicatat yang mana 2 daripadanya telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari Kuala Lumpur dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI-874 pada 5 bulan 11 2021 dan satu lagi kes telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari Kuala Lumpur dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI-874 pada 27 bulan 10 2021. Manakala terdapat 11 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 119 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,233 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 728 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 3 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Sebanyak
781 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 549,063 ujian. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengungsikan pada 10 November 2021, 6,729 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini adalah termasuk 4,646 daripada golongan remaja berumur 12 ke 17 tahun. Oleh yang demikian, di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 374,184 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 86.3% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 290,032 orang telah melengkapkan dua dos vaksin COVID-19, iaitu 67.4% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 18 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 13 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Semua masjid, surau dan balai ibadat akan dibuka semula pada hari Jumaat 19 November 2021 bermula dengan sembahyang fardu subuh, sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu dalam fasa peralihan. Menurut Menteri Hal Ehwal Agama, pembukaan masjid-masjid tersebut adalah untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang fardu Jumaat sahaja. Bagaimanapun, aktiviti-aktiviti keagamaan yang lainnya yang lazim dijalankan belum dapat diadakan sehingga ke satu keadaan yang dirasakan lebih selamat. Hanya jemaah dan orang-orang yang berumur 18 tahun ke atas dan lengkap 2 dos vaksin sahaja yang akan dibenarkan bersembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara, termasuk surau-surau di bawah kawalan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan di bawah kawalan polis di Raja Brunei. Yang kedua, hanya jemaah lelaki sahaja yang dibenarkan membuat tempahan bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Manakala sembahyang fardu 5 waktu dibenarkan untuk jemaah lelaki dan perempuan tanpa memerlukan tempahan. Kapasiti masjid akan ditentukan menurut penjarakan yang dilakukan, iaitu 1 meter, dan perkara yang tidak dibenarkan ialah jemaah yang mempunyai simptom dan risiko tinggi tidak dibenarkan hadir ke dalam masjid, surau dan balai ibadat. Yang kedua, masjid-masjid belum dibenarkan untuk mengadakan sebarang aktiviti-aktiviti takmir masjid sebagaimana yang tadi dinyatakan. Yang keenam, tidak bersalaman bersama jemaah yang hadir. 5 perkara yang dimestikan ialah bagi sembahyang fardu Jumaat, jemaah dikehendaki membuat tempahan menggunakan aplikasi BruHealth serta mendapat kelulusan kod berwarna hijau atau kuning. Yang kedua, jemaah dikehendaki membawa tikar sembahyang sendiri berukuran besar bagi setiap kali menunaikan sembahyang. Yang ketiga yang dimestikan ini ialah jemaah dikehendaki berwudu sebelum ke masjid, kemudian masjid seperti tandas dan tempat berwudu adalah tidak digalakkan untuk digunakan kecuali jika perlu. Yang keempat, dalam yang perkara dimestikan, jemaah dimestikan untuk memakai face mask, itu sungkup muka pada setiap masa. Dimestikannya. Dan jemaah dikehendaki membuat pemeriksaan suhu badan. Jadi yang digalakkan hanya satu, jemaah digalakkan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki masjid, surau dan balai ibadat. Sana itu ada disediakan, cuma digalakkan. Sementara mengenai kawalan masuk ke masjid pada hari Jumaat akan juga menggunakan bantuan daripada anggota pasukan beruniform selain daripada ahli-ahli jawatan kuasa takmir dan sukarelawan-sukarelawan
terutama sekali belia-belia masjid. Menteri Hal Ehwal Agama juga menyentuh mengenai peperiksaan pemilihan calon ke sekolah Arab. Dengan mengambil kira perolehan markah pelajar dalam penilaian kendalian sekolah, sama ada peperiksaan setengah tahun, ujian topikal dan penilaian hasil kerja pelajar di sepanjang tahun 2021. Jadi penilaian ini kalau setakat di persekolahan agama, kerana calon-calon itu adalah dari persekolahan agama, tetapi ada juga calon yang sudah dalam persekolahan swasta ataupun persekolahan Kementerian Pendidikan. Jadi mata pelajaran mereka di swasta itu yang termasuk dalam syarat untuk peperiksaan itu ialah mathematics. Jadi Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Pengajian Islam adalah akan berhubung dengan pihak sekolah-sekolah yang berkenaan untuk menghantar laporan atau report kemajuan murid-muridnya yang menjadi calon memasuki sekolah Arab. Dalam mendukung program vaksinasi kebangsaan, kesemua tenaga pengajar, pekerja-pekerja persekolahan lain, petugas dan penjaga di sekolah-sekolah yang juga meliputi sekolah-sekolah agama dan Arab serta Institut Tahfiz dan Pengajian Tinggi di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama adalah dikehendaki bervaksin secara mandatori. Setakat ini yang lengkap 2 dos seramai 2,781 guru, iaitu kalau peratusnya 78.96%, yang baru 1 dos 709 orang guru, termasuklah staf-staf yang lain tadi, iaitu perkiraannya 20.13%. Belum bervaksin langsung ada 32 guru. Jadi sekurang-kurangnya 1 dos vaksin keseluruhannya 3.490 orang, 99.9%. Jadi vaksinasi kebangsaan bagi remaja pula sebenarnya cuma di sini disebutkan adalah jumlah pelajar sekolah Arab dan Institut Tahfiz yang telah diizinkan oleh ibu bapa dan penjaganya untuk diberikan suntikan vaksin dalam program ini adalah seramai 4.397, yakni dari jumlah seramai 4.590, iaitu 96%. Selebihnya murid-murid ataupun penuntut agama yang mempelajari agama, mengambil pelajaran agama untuk lulus peperiksaan darjah 6 dan sebagainya, berada di sekolah swasta dan berada di sekolah-sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan. Tapi ini setakat di sekolah Arab dan di Ma'had Tahfiz sahaja. Jadi melihat kepada peratus di sini ada 96, jadi maknanya ada 4% saja lagi yang belum diizinkan. Jadi itu pun akan diketahui jumlahnya dalam 100 lebih. Kalau dari pemerhatian secara kasar kementerian setakat ini, lebih separuh daripadanya adalah kerana murid-murid itu baru masuk 12 tahun, masih damit lagi. Mungkin ibu bapa beralasan dilihat dulu. Sekali ini masihnya orang damit lagi apalagi kalau yang kebetulan memang bertubuh saiznya memang kecil. Jadi mungkin mereka menunggu dulu apa hasil daripada proses vaksinasi sekarang ini yang akan berakhir, kalau bagi sekolah Arab akan berakhir minggu depan insya-Allah 14 dan 15 bulan. Setakat ini saja di Kementerian Hal Ehwal Agama sudah 80% lengkap 2 vaksin dan ada 19% cuma 1 dos. Ada 58 orang yang ini belum bervaksin. Ini yang akan dipastikan nih, apa sebab-sebabnya. Dan vaksin sekurang-kurangnya 1 dos keseluruhannya
adalah 6,064 orang, jadi 99%. Sementara itu, Menteri Pendidikan menjelaskan lebih 17,700 pelajar telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi pelajar yang berusia 12 hingga 17 tahun di bawah kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Mereka terdiri daripada pelajar sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama, sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Di daerah Brunei Muara seramai 11,805 orang menjalani vaksinasi. Di daerah Temburong seramai 1,074 orang pelajar. Manakala seramai 2,698 orang pelajar menerima vaksin pertama mereka di daerah Tutong. Dan di daerah Belait pula seramai 2,185 orang pelajar telah menerima vaksinasi. Sepanjang program ini dilaksanakan, Kementerian Pendidikan telah pun menugaskan pegawai-pegawai dan guru-guru pengawas bagi membantu petugas di lokasi-lokasi vaksinasi bagi memudahkan proses pendaftaran untuk para ibu bapa dan khasnya pada para pelajar. Pihak Kementerian Pendidikan juga menyediakan kemudahan pengangkutan untuk pelajar-pelajar ke pusat-pusat vaksinasi. Dalam kesempatan ini juga pihak kementerian ingin memaklumkan bahawa terdapat dua perubahan kepada jadual vaksinasi pelajar. Perubahan pertama ialah pada hari Jumaat 7 Rabiul Akhir 1443 bersamaan dengan 12 November 2021 ini, yang mana akan melibatkan 11 sekolah dan 699 orang pelajar. Sementara perubahan kedua ialah pada hari Sabtu 8 Rabiul Akhir 1443 bersamaan dengan 13 November 2021 yang akan melibatkan seramai 1,105 orang pelajar dari 14 buah sekolah swasta dan institusi kerajaan. Tarikh dan lokasi bervaksin yang baru telah pun dimaklumkan kepada sekolah-sekolah berkenaan. Ibu bapa dan penjaga telah dihubungi dan dinasihatkan untuk merujuk terus mengenai perkara ini kepada sekolah-sekolah berkenaan atau boleh merujuk terus ke laman web rasmi Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama telah menyediakan garis panduan bagi institusi-institusi pendidikan teknikal dan pengajian tinggi dan pusat-pusat latihan awam dan swasta mengikut rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 Kebangsaan. Dalam fasa peralihan itu nanti, pembukaan institusi-institusi pendidikan teknikal dan pengajian tinggi serta pusat-pusat latihan awam dan swasta adalah mengikut garis panduan berikut. Pertama, sekatan kapasiti dibenarkan beroperasi dengan had kapasiti 50% mengikut keluasan tempat dalam satu-satu masa. Kedua, protokol kemasukan di mana hanya individu yang lengkap mendapat 2 dos vaksin sahaja akan dibenarkan untuk hadir ke premis-premis berkenaan. Bukti pengesahan vaksinasi hendaklah ditunjukkan. Di samping itu, semua individu adalah dibenarkan atau diperlukan untuk menjalani ujian ART sekali setiap minggu dengan keputusan negatif. Turut dilaksanakan adalah keperluan am yang lazim seperti pemakaian sukup muka atau face mask bagi semua individu, pengimbasan kod QR dengan menggunakan aplikasi BruHealth sebelum memasuki premis awam dan hanya mereka yang mempunyai kod BruHealth warna hijau dan kuning sahaja dibenarkan masuk. Dengan kad pengenalan ditunjukkan sebagai pengesahan serta lain-lain keperluan yang berkaitan dalam memastikan garis panduan Kementerian Kesihatan Brunei Darussalam adalah sentiasa dipatuhi. Semasa fasa peralihan ini nanti, juga guru-guru di prasekolah, sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6, awam dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan sekolah antarabangsa adalah dibenarkan untuk kembali ke sekolah masing-masing dengan had kapasiti 50% dari jumlah warga sekolah dalam satu masa serta menggunakan pakai Business Continuity Plan atau BCP masing-masing.
Perkara ini adalah bagi memberikan guru-guru kesempatan untuk membuat persediaan pengajaran dan pembelajaran yang diperlukan menjelang tahun akademik 2022 yang baru. Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek Puja telah menyumbang RM17,800 kepada tabung menangani COVID-19. Daripada jumlah tersebut, RM800 disumbangkan kepada komuniti Brunei, kempen bagi orang yang kurang bernasib baik. Derma diserahkan oleh Insinyur Haji Muhammad Zain bin Haji Saleh yang dipertua Puja kepada Pengiran Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, pemangku setiausaha profesional Kementerian Kesihatan.